Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa alaikum assalam. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu subhanallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal Azizul Hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, salam fitness kolbu siri ke-68. Masya Allah, dapat kita bersiaran lagi pada pagi yang penuh barakah ni dalam suasana yang sejuk. Masya Allah, hujan tak henti-henti lagi ni. Moga-moga Allah berikan rahmat ya. Allah jauhkan daripada segala musibat, segala perkara-perkara keburukan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ni tempat saya ni hujan lagi. Encik Zul kita tanya, tak hujan ke Ustaz? Hujan. Berkabus tempat saya ni, berkabus. Masya Allah. Berkabus di belakang sana tu. Belakang tu ada gunung kan, macam bukit-bukit sikit, berkabus. Masya Allah. Mana cantik suasana ni. Masya Allah, sejuk. Pagi ni sejuk. Subhanallah, subhanallah. Kita boleh merasakan. Bila sejuk ni ingat apa? Dia ni, bila sejuk saja, kita ingat syurga. Bila wangi dia, ingat syurga. Sebab wangi dan sejuk ni sifat syurga. Wangi dan sejuk ni sifat syurga. Aman, nyaman. Tadi saya tengok darjah Celsius 24. Tak pernah turun sederendah ni lah. Di area saya ni kan. 24 tadi saya tengok. Boleh turun lagi tu. Boleh 22. Masya Allah. Kita pakar-pakar doa. Biar Allah SWT berikan rahmat, hujan rahmat, hujan rahmat. Pagi tadi saya tak dapat buat live sebab lain tempat surau yang saya pergi tu tak cantik. Jadi tak dapat buat live. Tak dapat buat live. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Dia galit tak boleh nak pergi atas kirah ni. Duk galit dengan cuaca ni, Masya Allah. Baik. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT, di tempat anda bagaimana hujan di Kuantan dan ada beberapa tempat dikabarkan mula naik air banjir. Masya Allah. Kelang dah banjir, ya. Kelang pun dah banjir. Saya dapat laporan, saya tengok tadi. Tempat dia dah banjir. Subhanallah, apa pun kita doakan, sama-sama kita doakan ya. Jadi hujan, sejuk, itu sifat syurga. Syurga tu sejuk. Wangi tu syurga. Kalau kita ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah, wangian itu haruman, raihan daripada syurga. Wangian syurga ni 500 tahun perjalanan dah boleh bau. Masya Allah. 500 perjalanan.
Nabi kata 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan. InsyaAllah dah boleh bau dah. Jadi bab hujan ni cerita sikit, ada mafhum hadis nah. Mandi hujan ada dia keseronokan. Sebab kalau di Mekah tu kan susah nak turun hujan. Kita ni negara taburan hujan. Kalau di Mekah di belah-belah timur sana, timur tengah tu susah hujan. Jadi bila hujan ni dia kaitkan dengan rezeki. Hujan dikaitkan dengan rezeki. Diturunkan hujan yang lebat. Itu rezeki. Dalam surah Al-Jin ayat 16. Surah Al-Jin ayat 16. Dikaitkan dengan rezeki. Jadi bila contoh di Hijir Ismail, sekarang dah tak boleh masuk, dia ada pancur mas tu kan. Kalau di pancur mas tu, tempat turun hujan itu. Kalau kita duduk betul-betul tepat di bawah itu. Itu tempat mustajab doa. Apatah lagi waktu turun hujan. Masya Allah. Jadi banyak-banyakkan doa yang baik-baik time-time hujan ni. Kerana hujan ni malaikat yang bawa turun. Malaikat bawa turun rahmat hujan. Cuma mudarat itu kita minta jauh. Banjir ke apa itu. Itu sebenarnya kalau kita tengok, sistem itu yang menyebabkan kadang-kadang tak boleh menampung hujan. Kadang-kadang sistem peparitan, sistem bukit yang tak boleh menampung hujan. Mungkin ada berlaku pembalakan ke apa ke, wallahu alam. Tapi kalau tengok pada hujan itu sendiri, hujan itu rahmat. Hujan itu merujuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata hujan, doa banyak, ya Allah hujan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Khawatir itu kita minta lindung daripada Allah SWT. Mana tempat-tempat yang dah banjir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah berikan kemudahan. Berikan kemudahan. Allah angkat musibah-musibah itu. Allah gantikan dengan sebaik-baik ganjaran pahala. Sabar dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian musibah. Sabar. Di sebalik musibah itu ada anugerah. Di sebalik musibah itu ada anugerah. Anugerah. Apa anugerah musibah? Kita boleh melihat betapa kekuasaan Allah. Akan nampak kita dah harapkan pertolongan Allah kan. Di saat musibah tak ada lain. Kita nak harapkan pertolongan Allah. Kita nak Allah tolong kita waktu-waktu begini. Dia ada dua keadaan. Keadaan musibah ni. Keadaan yang pertama itu adalah mesti berharap kepada Allah SWT. Sebab itu, bila datangnya musibah, istirja'. Kita ajar, kita latih diri kita, sebut apa saja musibah yang melanda kita, terus sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajar anak-anak kita, ajar ahli keluarga kita. Sebut istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang tanya dari mana air ni datang, kita katakan air ni datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan Khadijah Mustamad jangan cakap macam tu. Lah, jangan situ. Itu tak betul cara cakap begitu. Apa masalah dengan batuk? Tak ada masalah dengan batuk ni. Masalahnya kita tak ingat Allah SWT. Jangan cakap begitu. Itu kalimah yang salah, yang batil itu. Lah, sakit lagi. Lah, itu kena buli dengan nafsu tu. Tajuk kita pada pagi ini, qalbu jangan biar dibuli dengan nafsu. Kadang-kadang kalam-kalam kita bercampur aduk dengan kalam batil. Jangan berkata begitu. Lah, tak rebah lagi. Lah, hujan tak reda lagi. Jangan. Dengan Allah SWT, jangan berkata begitu. Patutnya kita terus mendoakan kebaikan. Kalau benda tu musibah, kita terus istirja' dengan Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mulut kita ni celupa. Lancang mulut kita ni. Cepat mengatakan, aduh hai, tak henti lagi ni. Aduh hai, tak baik-baik lagi ni. Aduh hai, jangan. Lah, tak selesai lagi. Lah, tak boleh gitu. Islam tak mengajar begitu. Islam, Allah tak mengajar begitu. Kalau begitu, kita akan dibuli oleh nafsu. Nafsu akan buli kolbu kita. Nafsu akan buli kolbu kita. Sedangkan kolbu itu sepatutnya yang menundukkan nafsu. Kolbu akan menundukkan nafsu. Tapi bila kolbu itu tidak diisi dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu akan membuli kolbu. Nafsu ni apa? Perasaan, keadaan. Tengok keadaan tak selesai, mula dah bolak-balik dah. Hati kita ni cepat terkesan dengan nafsu.
cepat terkesan dengan keadaan. Jangan begitu. Jangan begitu sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka bina, kuatkan hati. Fitness kolbu ni bertujuan untuk menguatkan hati. Itulah macam tu Nurul Faizul Rakat. Itu kalang-kalang batil lah. Aduh, lapor lagi. Ini kalang-kalang batil. Aduh, Allah. Aduh, Allah. Apa ni? Benda-benda ini menunjukkan kolbu kita itu terganggu. Kolbu kita terganggu. Kita ni jaga mulut ni sebenarnya nak jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan sultan, depan sultan, kita takkan berani bercakap macam-macam. Kita diam, lepas nak berkata pun kena protokol. Jangan begitu. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, surah Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat tentang peperangan. Perang Uhud. Waktu itu sahabat waktu itu sebahagiannya mengatakan kita akan mati, pergi ni kan mati. Setengah dia tak suka berperang itu, menyebabkan ancaman nyawa. Sedangkan itu lebih baik di sisi Allah SWT. Jadi kita kena faham begitu. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, le kolbu macam mengeluh ke Ustaz? Ya, Roslina Aliani mengeluh, dia panggil ajilah. Dia rasa resah, tergesa-gesa. Nabi dah ajar doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Keluh kesah. Tak boleh. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas pun tak boleh. Orang beriman dia tak boleh ada 4 sifat ni. Pertama, kita tidak boleh rasa resah, tidak boleh rasa gelisah. Kalau ada orang duk cakap kat kita, tak apalah nak buat macam mana. Tak apalah nak buat macam mana. Tak apalah nak buat macam mana. Manusia memang begitu. Manusia memang begini. Itu kalam batil. Allah jadikan nafsu untuk kita tundukkan dia. Bukan kita ikut dia. Nafsu ni kalau kita boleh tundukkan dia, maka dia akan jadi penguat. Dia akan jadi lebih hebat. Sebab nafsu ni, dia sifat dia akan buat apa saja. Jadi kalau kita boleh tundukkan dia untuk kebaikan, dia akan mendorong kita lebih dahsyat kepada kebaikan. Kelajuan dia itu. Nafsu. Sebab nafsu dia tak kenal. Jadi kita yang kena kenalkan dia dengan Allah SWT. Tundukkan dia. Dengan kolbu lah. Lemah, malas. Lemah, resah, gelisah. Lemah dan malas. Wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa lemah. Jangan kamu rasa resah. Tak boleh. Maka keadaan akan berlaku. Situasi akan berlaku keliling kita. Contoh macam keadaan sekarang ini. Hujan tak henti-henti. Ya, sedikit sebanyak dia akan mengganggu kita punya perasaan. Yang akan terganggu adalah perasaan. Ingat, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Keadaan itu akan mengganggu perasaan. Keadaan akan mengganggu perasaan. Tapi jangan sampai perasaan boleh mengganggu jiwa. Perasaan ini dia akan terkesan. Perasaan cepat terkesan dengan keadaan, surrounding. Bilhal. Sebab tu manusia ni makhluk yang cepat terkesan. Sebab makhluk manusia ini Allah jadikan perasaan. Perasaan dia akan cepat terkesan dengan susah. Bila susah dia cepat. Allah kata ajilah, dia cepat tergesa-gesa. Dia cepat untuk bila nak habis ni. Itu sifat manusia. Dia akan cepat terkesan dengan senang. Bila senang, dia mula lalai. Dia alpa, leka. Baik. Peranan iman. Kita ada iman. Sebab tu iman itu orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Iman itu akan menundukkan perasaan. Susah. Dia kata, iman kata apa? Sabar. Kau jangan banyak bunyi. Dan dalam bab ini, dia kena ada ketegasan. Ketegasan. Tegas dalam menundukkan perasaan. Dia tidak boleh bermainkan dengan perasaan. Dia tak boleh nak negotiate dengan perasaan. Tak boleh. Jangan negotiate dengan perasaan itu. Bagi arahan. Bagi arahan. Bagi suruhan. Ingatkan dia dengan larangan. Ini kerja iman. Iman menundukkan perasaan dan akan mengawal keadaan.
Ulang lagi sekali. Iman akan menundukkan perasaan. Bukan amalan ya. Sebab amalan, ada orang ramai beramal tapi perasaan masih tidak tunduk. Sebab dia beramal tidak dengan iman. Dia beramal dengan sangkaan dia. Dia beramal dengan perasaan dia. Sebab sedih, dia solat. Dia bukan solat sebab ingat Allah, kenal Allah. Sebab susah, dia solat. Sebab dia ada perasaan nafsu tu, dia layan suami dia. Dia layan isteri dia. Bukan sebab dia buat takut Allah. Sebab iman ni buat sebab takut Allah. Iman itu buat sebab takut Allah. Solat sebab takut Allah. Layan suami, khidmat dengan isteri, khidmat dengan suami, buat kebaikan sebab takut Allah. Bukan sebab lain. Bila sebab iman ni, perbincangan dia ada takut Allah. Itu cara dia. Jadi, iman yang menundukkan perasaan. Ustaz, boleh ke tegak menundukkan kemungkaran? Tundukkan perasaan dulu. Belum kemungkaran luar lagi. Perasaan tu kena tundukkan dulu. Nah, mungkar yang dilakukan oleh perasaan. Kejap-kejap resah. Kejap-kejap sangka buruk. Kejap-kejap mengajuk. Kejap-kejap terfikir buruk. Itu kena tegas. Bak luaran, itu ada level nak membetulkan. Kalau kita ada kuasa, sebagai mak, ada kuasa atas anak-anak, boleh gunakan kuasa itu untuk menundukkan, mencegah kemungkaran. Kata Nabi, cegah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, paling lemah dengan hati. Itu kalau luar. Tapi yang kita nak tegas ni, nafsu kita sendiri. Jangan nak sibuk dengan orang. Jangan sibuk dengan orang. Nafsu kita sendiri. Tegas. Bagaimana nak tegas? Sebagai contoh. Sebagai contoh. Kalaulah hati itu, dia datang. Ada sifat apa? Katalah sifat sangka buruk. Merajuk. Katalah ambil contoh isteri. Abang ni kan, abang sayang saya tak? Contoh abang ya ke sayang saya ni? Nak perasaan. Kita pun tanya. Sebab apa tanya? Sebab mesti dia akan refer pada keadaan. Dia mesti akan refer pada keadaannya. Yelah, dah tak macam dulu. Dulu selalu juga buat keluar pergi jalan-jalan. Sekarang abang sibuk dia kat luar. Duk ceramah dia, contoh. Yelah, tak macam dulu. Mana dia refer pada keadaan kan? Jadi perasaan dia dah terganggu. Maka sebagai suami, dia kena tegas. Dia kena tegas. Yang kamu duk rujuk pada keadaan, kenapa? Suami kena ada ilmu lah. Kenapa duk tunduk ikut pada keadaan? Apa itu cinta? Adakah cinta itu dengan sentiasa bersama-sama depan mata? Ataupun cinta itu mesti kita berjumpa di syurga sana? Nampak? Kadang-kadang kita mengiyakan keadaan itu. Yelah, abang pun sibuk dakwah ni. Itulah. Abang pun itulah. Diikutkan keadaan itu, diikutkan perasaan isteri dia. Tak bertegas. Abang ni kan, abang tak sayang saya ya, dengan cerita abang nak kahwin lagi. Dah. Abang tak kahwin lagi. Dah. Abang sayang seorang, kamu je. Keadaan mengatakan bahawa dia tengok 4, ingat kasih sayang bagi 4. Ni keadaan. Kasih sayang bagi 4. Suami yang tak cerdik matematik pun, ya. Lah. Kalau 1 pun dah tak cukup, kalau 4 lagi tak cukup kan, betul lah, okeylah, abang janji abang tak kahwin lagi lah. Tahu tak apa abang? Susah hati saya tahu abang. Saya ingat abang ni macam ada orang lain. Abang ni kan abang rapat dengan Ustaz Farid tu, dengan cerita Ustaz Farid tu 4 lane punya highway tu. Kalah. Dengar. Yang suami pun ya. Abang je, abang tak ada pandang lain. Sayang ni untuk kamu seorang je. Mana boleh kongsi-kongsi sayang. Tengok tak tegas. Patut tegas. Awak ingat sayang ni macam mana? Sayang tu kerat-kerat ke? Sayang itu adalah melaksanakan tanggungjawab memastikan kamu masuk syurga.
Bukan dikongsi-kongsi kasih sayang itu. Kasih sayang itu datang dari Allah. Ngaji, belajar. Ini kita macam ikutkan keadaan. Ikutkan perasaan itu. Kahwin tak kahwin itu nombor 2. Kahwin tak kahwin itu nombor 2. Nampak? Kahwin tak kahwin itu nombor 2. Itu takdir Allah. Nampak? Jadi benda-benda yang bersifat batil itu perlu dicantai. Perlu dicantai. Dia bukan malas nak gaduh, dia kalah dengan keadaan. Bila statement malas nak gaduh, lama-lama jadi bodoh. Jangan. Tak ada istilah malas nak gaduh. Lama-lama diperbodohkan oleh keadaan. Dibuli oleh nafsu. Mana-mana kalam-kalam yang berbunyi atau berbau perasaan yang bersandarkan keadaan, cantai dia. Cantai dia. Cari bukti. Cari bukti. Tunjukkan contoh yang baik. Habis lelaki dia ikut safari. Tahu tak apa dia nak sidik. Nyanyalah. Di situlah letaknya takdir. Kalau ikut rapat pun, kalau Allah tak kata satu-satu je lah. Nampak? Sebab tu kena yakin dengan Allah. Bukan yakin dengan suami tak kahwin lagi. Yakin dengan Allah, jodoh, ajal, maut, semuanya di kekuasaan Allah Ta'ala. Hidup, mati, semua dengan izin Allah. Balikkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tegas dalam bab ini. Soal rezeki pun sama. Ya Allah, Ya Allah, makin lebat hujan. Masya Allah. Masya Allah. Tempat saya makin lebat hujan. Allah. Dulu berdua. Dulu berdua. Sekarang dah berenam anak. Dulu berdua, sekarang dah berenam. Bukan berenam lagi dah. Bermadu sekali. Sama je, malah lebih lagi. Kena belajar dengan orang yang ikut kebenaran. Belajar dengan orang yang ikut kebenaran. Sidang jemaah yang mulia Allah. Benar kasih sayang itu dari Allah. Wa anzalna, diturunkan. Wa ja'alana bainakum mawaddata wa rahmah. Saat tekan dah di gazebo, tidak ada payung ni. Saya dekat saja ni dengan rumah mak saya kat sini. Saya dekat rumah yang di Permaisuri Agong. Tu dia. Inilah suasana ni, ya Allah. Subhanallah. Belanja sikit suasana. Masya Allah. Belanja sikit suasana hujan. Subhanallah. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Tu dia. Kat Kuang pun hujan lebat sekarang ni. Oh ya. Tu sana dah berkabus dah tu. Masya Allah. Sana pun dah kabusnya. Tu mamak tu. Sana dah berkabus dah. Tampak belakang sana tu dah berkabus. Masya Allah. Ustaz, kita kena lawan nafsu tu dengan paksa diri. Bukan dengan paksa diri. Lawan nafsu dengan ilmu. Iman yang kuat. Lawan nafsu itu dengan ilmu yang benar. Bukan paksa diri. Kalau paksa diri tanpa ilmu, nanti anda akan menyerah kalah. Anda akan surrender. Berlima, berenam, campur semua ber-12 lah. Dulu berdua, sekarang dah ber-12. Ber-12. Bukan itu saja.
dah bertiga nak berompek dah, bermadu. Sayang okey pun tak ada duk curi sana curi sini. Okey je. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Nak tengok suasana ni. Kedai hujan gak ya tempat ni. Kat di mana ni Ustaz? Kat di rumah saya. Rumah mak. Orang kata bila dah beramai ni dah tak sayang. Ustaz, jika amalan perlu dibuat ketika hujan yang tak berhenti, ada doa tu Ustaz. Allahumma sayyiban nafi'a, doa. Minta doa itu. Dan kemudian kita istighfar banyak-banyak. Mungkin di saat kita ada nikmat, kita leka, kita istighfar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab ketegasan ini, anda kena faham sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Anda kena faham satu perkara. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita kena fahamkan satu perkara. Nafsu ni, dia saya nak contoh cerita bab buli. Bab buli kan isu buli kan sekolah ni. Saya personally enda sekolah saya sendirilah satu. Keduanya waktu saya sekolah dulu di Samtas Tengku Ampuan Jemaah, memang ada golongan yang memang kaki buli ni. Depa ni sebab tak ada orang nak sergah mereka. Sebab memang waktu itu para pelajar akan ada yang takut. Sebab mereka ni react sebagai gangster. Macam gangster lah. Dia tak kira umur mereka ni. Nampak? Jadi apa yang saya buat, waktu tu saya ketua pelajar situ. Saya panggil diorang ni, yang mana kaki buli ni, saya panggil. Waktu tu dia pelajar campur lah, tingkatan 3, tingkatan 4 ada. Saya panggil, saya ajak dia, mari kita sparring. Mari kita bertembung. Siapa yang mana hebat sangat tu, saya ajak. Saya lah yang kena bertanggungjawab. Sebab kita sebagai pemimpin pelajar kan. Saya panggil dia. Ni saya nak kaitkan dengan buli sini cerita ni. Saya panggil dia, saya turun sparring, turun bawah sekarang. Kau nak sangat pukul orang, mari kita pukul sama. Saya buat macam tu. Ni pecah rahsia lah ni. Engkau kalah, engkau jangan kacau orang lagi. Engkau kalah, kau jangan kacau orang lagi. Memang malam tu kita buat gelanggang lah. Budak pelajar asrama semua tengok lah. Memang saya bagi cukup-cukup. Saya bagi mereka ni cukup. Kita lawan balik kebatilan itu dengan ketegasan. Dan kita juga pemimpin pelajar waktu tu. Sebelum tu saya dah bincang dengan dia. Saya bincang dengan dia. Jangan libatkan siapa-siapa, sendiri tanggung. Sendiri tanggung saya kata. Lawan lah. Sparring lah. Waktu tu kita sparring. Mana lagi nak lawan? Cakap, turun sini. Besok ni lebam seorang apa sekarang. Saya kena panggil lah dengan guru disiplin. Saya kena panggil. Saya cakap, bukan apa Ustaz. Saya cakap, ni dah melampau. Kes ni dah melampau. Dia duk kacau orang. Dia dah sombong sangat. Dia kena ada pelajar yang berani. Lawan balik benda tu. Dia man to man. Jangan nyalin duk diam dia. Sama dengan sekolah. Sekolah saya cakap gitu. Saya cakap kat pelajar, anda dengar sini. Anda dengar sini semua. Ustaz kalau dapat tahu ada kes buli kat sekolah ni, antum semua akan berhadapan dengan ustaz. Kita akan sparring sama-sama. Saya cakap macam tu kat pelajar. Antum jangan sampai ustaz dapat tahu. Kalau ustaz dapat tahu antum buat kerja macam ni, antum akan berhadapan dengan ustaz sendiri. Antum akan kena dengan ustaz. Saya cakap gitu. Alhamdulillah.
Izin Allah tak ada berlaku. Dia pegang budak-budak ni kena macam tu. Kadang-kadang ada kat sekolah, dia tunjuk action. Jalan berkepak dia, sing-sing baju. Ya, kita ketua pengawal, kita tahulah memang ada pattern pelajar macam tu. Jalan nak berkepak. Jalan macam ni je. Kita duk simpan dia tengok perangai dia. Kita tengok perangai dia. Duk dengar satu-satu kes. Lala sekali kita panggil dia. Macam mana dia panggil budak lain, kita panggil dia. Berentap lah. Saya sparring kat tengah-tengah tu. Budak-budak tengok lah. Lepas tu tak ada kes buli dah. Sampai ke sekarang. Tak ada dah. Alhamdulillah. Ustaz nak tanya, dekat wajib seorang suami tahu simpanan kewangan isteri? Tak wajib. Bukan duit suami. Nak tahu buat apa? Tapi itulah fitnah kan. Isteri kalau ada duit ni kan sebersalah rasanya kan. Anda boleh lari pada suami, anda tak boleh lari pada Allah. Allah akan tanya juga. Cuma suami tak boleh ridha sebarang-sebarang. Kena cakap begini, abang tak ridha kamu buat benda yang Allah tak suka. Sebab dengan duit itu, dia akan boleh buat apa yang dia suka-suka. Suami dia tak boleh diam. Tak boleh berdiam diri. Konon-konon duit isteri, kita diam. Saya cakap kuat sikit dah sebab saya sini suara tak dengar. Kalau suami itu berdiam diri kerana isteri punya duit, anda ingat, anda sebagai penguat kuasa. Saya bagi tamsil mudah. Nak buat rumah atas tanah Majlis Bandaraya. Duit klien punya. Tanah bandaraya punya. Kelulusan. Tanah pun klien punya, rumah pun klien punya. Kelulusan bandaraya punya. Bandaraya tidak boleh meluluskan sebarang-sebarang. Dia mesti ikut spek dia. Samalah dengan isteri yang berduit ni. Anda memang tak wajib bagi tahu suami punya duit. Tak bagi tahu duit berapa kat suami. Tapi anda kena ingat, jangan sebab duit itu anda lambat masuk ke syurga. Mungkin anda seronok suami tak tahu. Tapi Allah tahu. Ustaz, isteri wajib tak tahu duit suami? Tak wajib juga. Tak wajib juga, lagilah tak boleh tahu. Sebab pemimpin. Tapi kalau isteri, suami kalau nak tahu boleh. Suami boleh tanya. Sebab dalam bab berbuat baik ni, isteri kena utamakan yang paling dekat dengan diri dia, iaitu suami dia. Kadang dia sibuk tolong orang lain, suami susah. Jangan main-main dalam bab ibadah ni. Jadi dia kena tanya, abang ada apa-apa saya nak tolong tak bang? Abang okey tak semua ni? Ni saya nak tolong ni bang. Jangan buat diam, buat sedek. Ini masalah lah bab duit ni, masalah. Kalau tak bersama, tak sekepala, memang jadi macam ni lah. Ini mentaliti orang sebab asing-asing. Sebenarnya perkahwinan itu satu, bukan dua. Tapi sebab dididik macam tu, tanggunglah. Masing-masing nak rasa ada duit sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma boleh Azizan Ayan, itu dalam ada hadis tentang Hindun, ambil atas keperluan saja. Ambil atas keperluan saja. Saya dah kata dah, sebab harta ni akan dibuli oleh nafsu. Bab lain dia boleh kongsi, minta maaf. Bab lain kita boleh kongsi. Tapi bab duit nyorok-nyorok dengan suami. Anda kena ingat, anda berkongsi hidup dengan suami. Suami dulu seorang, anda kena tanggung anda sepatutnya. Suami bagi izin anda ada duit. Nak sendiri-sendiri, apa guna ada suami? Kalau boleh hidup sendiri. Anda ingat, perempuan, wanita selama-lamanya tidak akan boleh bersendirian dan sendiri.
Ini mentaliti barat ni. Mentaliti barat yang suruh perempuan berduit. Agama tak suruh wanita berduit. Agama suruh wanita khidmat dengan suami. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, anak kepada businesswoman yang berjaya. Kalau kita businesswoman, habis kita suruh anak kita ikut kita. Konon-konon otak berniaga sangat. Niaga je kerja dia, duit je kerja dia. Ada Nabi suruh Fatimah Az-Zahra ikut mak. Ada. Mentaliti kena betul. Sebab mentaliti dah korup. Minta maaf cakap. Saya kena cakap. Kita dah di akhir zaman. Sidang Jemaah yang Muliakan Ta'ala. Akhir zaman dah. Akhir zaman yang mana penuh dengan kepincangan dalam pemikiran. Bila kita tegur orang wanita, mula marah, melenting. Lepas tu dikaitkan dengan infak lah, apalah. Sedangkan di mana kedudukan wanita asalnya di mana? Mulia wanita kerana apa? Siapa yang menghinakan diri dia sendiri kerana apa? Dia kena faham benda-benda macam ni. Sebab tu akhirnya wanita itu sendiri yang menghinakan diri dia sendiri. Lepas tu suami pula terikut-ikut. Lelaki terikut-ikut wanita kena ada duit. Konon-konon. Akhirnya apa jadi? Jadi macam tadilah, nak sembunyi tak sembunyi, nak bagi tahu tak bagi tahu. Ustaz, habis itu Ustaz, ya, saya ada juga si. Kalau ikut kesumisi meniaga Ustaz tak? Yang betul-betul tak buat apa-apa ada. Kalau siapa yang rapat dengan zaujah yang nombor 2 tu, itu meniaga. Tapi saya taruh juga. Ingat, kita suka? Tak ada. Kita bagi peluang. Bagi ruang dan peluang. Tak apa. Kita bagi ruang dan peluang. Jangan ingat kita suka. Kalau kita suka, sama, dah lama saya kempen dah. Dah lama saya kempen. Sebab kita nak wujudkan ihsan itu. Kita nak wujudkan belas ihsan, kasih sayang. Bila ada duit sendiri ni, terpisah kasih sayang tu nanti. Tapi alhamdulillah, Allah bantu. Sebab tu kena bully dengan nafsu. Kena bully. Kena bully lah. Semua tak berniaga. Isteri saya semua tak berniaga. Tak, maksud saya Abil Saud kempen ialah konon-konon suami tolong isteri berniaga. Tak. Isteri kena tolong suami berniaga. Isteri kena tolong suami berniaga. Bukan suami yang kena tolong isteri berniaga. Saya kabur. Okey, beres. Memang kita nak kempen. Memang pertama, harta tu fitnah. Wanita tu fitnah. Bila fitnah duduk dengan fitnah, 2 kali fitnah, kita takkan memberi muka kepada harta. Sebab kita tahu kejatuhan kerana apa. Sebab tu saya street. Sampai ada orang tegur, Ustaz tu dah kenapa? Mesej zaujah saya, Ustaz tu dah kenapa? Memanglah. Ingat kita suka wanita pegang harta ke? Kita kena ada stand kita lah. Kalau Nabi bagi peringatan begitu, kita sampaikan peringatan yang sama. Jangan ingat nak cuci harta tu dengan infak je. Tak semudah itu. Kalau tidak, kenapa ada hadis mengatakan dia ni berinfak banyak, tapi Allah kata kazabta, pembohong. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nak angkat balik kedudukan wanita. Kita betulkan balik kaedah berniaga. Kalau betul nak berniaga, ada cara dia. Ada cara dia. Bukan kata mengiyakan, membolehkan, menggalakkan. Tak. Dia ni harta akan rasa berkuasa. Fitnah harta
akan rasa diri berkuasa. Fitnah wanita akan buat diri kita lalai. Ada wanita, bila suami ada wanita, dia akan buat diri kita lalai. Seorang suami akan lalai dengan wanita. Kalau harta, fitnah dia akan rasa diri berkuasa. Akan rasa diri berkuasa. Jadi wanita berharta, dia boleh buatkan suami dia lalai dan berkuasa atas suami dia. Sebab tu dia tak kisah kalau nak bergaduh ke, nak berpisah ke, nak ugut ke, dia tak kisah. Ni yang banyak berlaku. Yang suami, bila wanita berharta, hilang kuasa, lemah. Lemah, tak terdaya, nak bercakap tak boleh. Nak bercakap kan tak boleh, rumah dia bayar, kereta dia bayar, nak cakap apa lagi? Apa nak buat? Dah tak boleh Ustaz, diam je lah. Ini yang berlaku. Jadi sedang yang mulakan Allah Ta'ala. Sebab itu datangnya dalam pengajian, kita letakkan wanita tu dulu pada tempat yang paling tinggi, yang ini dengan agama. Dengan agama. Kita letakkan wanita tu paling tinggi dengan agama, bukan dengan dunia. Dah datang, oh ada meniaga, tak apa. Kita bantu dia dengan agama. Kita agamakan dia. Itu cara dia. Ini yang kena faham. Tak angkat balik darjat itu. Sebab tu kalau dalam kumpulan-kumpulan ni, semuanya membawa kepada agama. Jadi wanita ni perlu dimuliakan dengan agama. Kalau dia berniaga pun, agama jangan mengatur dia. Ini apa yang saya buat. Ini apa yang saya buat. Sebab kita dah, dia bab dunia ni larangan. Bab dunia ni larangan. Imam Hasan Al-Basri Ta'ala meletakkan dunia sebagai tempat kecelaan. Tempat kecelaan, bukan tempat tinggal. Jadi, dalam bab dunia ni, kita kena pandang larangan dulu. Bukannya kesukaan, keseronokan. Larangan, apatah lagi kalau wanita. Tak apalah kalau isteri tu boleh dibentuk, boleh ditegur, tak apalah. Dan setiap kita takkan terlepas pada kesilapan. Mendidik, ingat tugas suami mendidik isteri. Boleh ditegur, boleh dengar, bagus. Alhamdulillah. Ustaz, isteri saya ada harta Ustaz, tapi dia dengar cakap. Apa dengar cakap? Harta tu bawa jalan agama. Swing harta tu. Tolong suami. Kalau dia boleh dengar, okey lah. Apa pula abang ni, tanggungjawab abang lah. Saya pula abang ni. Sama lah. Dia nak selesaikan diri dia je lah. Backup. Kalau in case suami tak boleh support dia, dia dah ada sendiri. Faham tak? Bukannya collab semua. Kita ni suami, jangan jadi tak cerdik. Anda set up anda punya, anda support isteri. Isteri set up dia punya, support anda ke ataupun dia nak support diri dia? Anda set up bisnes, anda set up berniaga, kerja, support isteri. Isteri set up support suami ke? Nak tahu kalau anda jatuh, isteri tu boleh survive. Maknanya dia support diri dia lah. Tapi kalau anda jatuh, isteri jatuh sama, itu sekali. Itu satu. Maka dia takkan saling khianat mengkhianati. Ni aku khianat isteri aku kena. Isteri pula, kalau aku khianat suami aku kena. Dia runtuh sama-sama. Itu baru bersatu. Tapi kalau dia bangunkan diri dia, kemudian dia backup, in case suami tak mampu, in case suami tak boleh, last sekali tinggalkan suami. Suami tak kisah, ada tak ada pun okey. Hati-hati. Akhirnya isteri dia buat satu. Dia buat satu, orang kata apa, solusi, backup, anything happen. Kan saya pernah timbulkan isu ni. Isteri tak boleh harap duit suami, ataupun suami tak boleh harap. Ini asbab dia.
Asbab dia gitulah. Suami pula jenis tak bertanggungjawab, ambil kesempatan. Ambil kesempatan, isteri dah jenis cari duit, ada ambil kesempatan. Nampak tidak? Macam kita tidak. Islam tak suruh begitu. Sebab itu dalam satu akta, suami tak boleh suruh isteri kerja. Kalau suruh, tak wajib taat. Tapi ingat, kalau suami suruh berhenti kerja, isteri wajib buat. Jangan main-main. Jikalau suami suruh isteri kerja, isteri tak wajib taat. Tapi kalau isteri nak kerja juga, suami wajib sara isteri juga. Sebab itu bukan kerja dia. Jadi kerja dia, gaji dia, sara lagi. Suami tak cerdik lah macam tu. Tapi kalau suami kata jangan kerja, isteri kata nak kerja juga, nanti abang tak mampu, abang tak boleh, silakan. Maka di sini akan ada perbincangan lain. Perbincangan apa? Tanzul hak, melepaskan hak. Suami nak sara, isteri tak nak. Isteri takut. Isteri takut tak mampu, takut suami tak mampu. Maka isteri nak sara diri dia sendiri. Maka itu dipanggil tanzul hak, melepaskan hak. Tak berdosa yang tu. Sebab suami dah bagi arahan, abang boleh sara kamu, tak apa, susah sama susah, senang sama senang. Tapi isteri rasa ada doubt, ada ragu, ada syak. Dia kata tak boleh bang, saya nak kerja, saya nak ada sendiri. Okey, maka suami tak wajib dah atas isteri itu sebenarnya. Sebab isteri tidak bertoleransi dengan suami. Jadi isteri jangan marah kalau suami tak tolong. Dan bila isteri berhenti pula, isteri tak wajib, tak boleh minta suami duit bulan-bulan. Itu bukan nafkah, itu mendera suami. Isteri macam ni, isteri yang bukan solehah. Sebab atas kepentingan diri dia sendiri. Dia nak duit dia sebulan kena ada 5,000, 10,000, 20,000. Kalau abang nak saya berhenti, make up saya saja 500. Saya nak bagi anak-anak saya pula 500. Saya nak bagi mak saya 500. Saya nak beli baju saya semua kurang lebih 300. Jadi 2,300 abang kena standby untuk saya. Duit rumah lain, duit kereta lain. Ini dia panggil mendera suami. Ini isteri-isteri yang tidak jujur dengan Allah SWT. Hati-hati dalam bab-bab begini. Jadi sebab tu kena betul tujuan. Betulkan tujuan. Dia sampel yang mudah. Tengok Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, tengok Fatimah Zahra, anak kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Anak kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tak mewarisi perniagaan pun. Tak ada nak sibuk cari duit pun. Padahal anaknya rapat tu. Kita kalau anak rapat sikit dengan kita, mak suruh dah ikut macam mak. Mak berniaga, anak pun kena berniaga. Ikut suruh anak. Ikutlah. Jadi macam dia. Dan anak pula anak perempuan. Anak lelaki boleh tahan lagi, anak perempuan. Dia suruh jadi macam dia. Ni tak betul. Ni tak betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada. Baik, jadi sidang jemaah yang mulia Allah Taala, begitulah sikit sebanyak. Haliza Abdullah. Kisah benar ke tu? Bersungguh simpan duit. Bersungguh-sungguh simpan duit sampai suami susah buat kering. Akhirnya duit tak guna, ditimpa sakit. Akhirnya meninggal. Ambil pengajaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu kita kena berbalik kepada tujuan hidup kita untuk pahala. Jangan dibuli oleh nafsu. Hidup ni biar kolbu yang memimpin. Kolbu ini adalah perbincangan tentang akhirat, perbincangan tentang Allah. Hidup ni sementara, kecil dah. Korbankan segala perkara yang mengganggu jiwa kita. Mengganggu perasaan kita. Korbankan. Korbankan. Dekatkan diri dengan Allah dengan segala apa bentuk yang ada. InsyaAllah. Baik.
Macam mana suami yang perhabis duit isteri, dia tanggunglah dengan Allah sama juga. Ni itu saya cakap, ni suami ambil kesempatan Puan Aisyah Farisi. Suami pula jenis apa? Kalau macam tu suami tak tahu malu, men. Saya cakap tu terang dah. Suami tak tahu malu ambil duit isteri, perhabis duit isteri. Kena faham. Ya? Masya Allah. Ya Tuan Said, ini kasih dengan pada Ustaz Walid, saya hanya boleh memastikan saya inilah yang berlaku seperti apa yang diberitahu dan diberitakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok. Ini realiti yang berlaku sedang nyemahnya mulakan Ta'ala. Ini realiti yang berlaku. Sebab tu perbincangan hakikat kehidupan, perbincangan fitnah qalbu ni, perbincangan yang apa? Perbincangan yang menyentuh kepada teras akar umbi kepada kehidupan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Baik, itu saja. Saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf kepada saya atas kekurangan, atas kata-kata atau kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada siang berikutnya. Jumpa malam ini insyaAllah Maghrib. Saya ada kuliah Maghrib. Dan malam ini saya kuliah Maghrib malam ini di Desa Pinggiran Putrajaya, Masjid Al-Hijrah. Siapa yang ada di sekitarnya jemput datang. Masjid Al-Hijrah, Desa Pinggiran Putrajaya. InsyaAllah kuliah Maghrib. Dan kita jumpa pada malam ni munajat suratul Fatihah malam ke-6, malam yang ke-17 insyaAllah. Khair, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.